A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk saya yang berkaitan dengan pendekatan dakwah Imam Qaryah di kampung. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya, iaitu saya Rohai binti Muhammad Yusof yang memegang nombor matrik A172235 dan di bawah seliaan Dr. Ahmad Irda bin Mukhtar. Perkenalan berkaitan dengan tajuk kajian saya. Okey, imam merupakan panggilan yang sangat sinonim dengan masjid dan masyarakat Islam, dan mereka ini juga memainkan peranan yang sangat penting dalam membangunkan komuniti. Malah perkataan imam itu sendiri ada disebut di dalam Al-Quran berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 124, yang mana maksudnya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah, yakni suruhan dan larangan, maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. Selain itu, Allah berfirman, sesungguhnya aku melantikmu menjadi imam, yakni pemimpin ikutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata, ya Tuhanku, jadikanlah juga apa jua kiranya dari keturunanku pemimpin-pemimpin ikutanku. Lalu Allah berfirman, permohonanmu diterima, tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Maksudnya, dekat dalam surah ni, Nabi memerintahkan, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyempurnakan dakwah, yakni dakwah lah suruhannya, dan Nabi Ibrahim berjaya menyempurnakannya. Dan dia memohon kepada Allah supaya keturunannya juga menjadi pemimpin ikutannya. Allah menerima permohonan Nabi Ibrahim tersebut, tapi dengan syarat janji itu tidak akan orang cakap apa? Janji itu tidak akan terlaksana jika dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Okey, seterusnya kita masuk kepada objektif kajian. Okey, objektif pertama saya adalah mengetahui latar belakang seorang imam masjid di kampung Pegawai Kedah. Objektif yang kedua adalah mengkaji cara tarikan dakwah imam masjid terhadap pengajian agama kepada penduduk kampung Pegawai Kedah. Mengetahui sejauh mana penerimaan penduduk terhadap pengajian agama atau kelas-kelas agama di kampung. Okey, bagi persoalan kajian pula, okey, yang pertama adalah bagaimanakah seseorang imam itu boleh dilantik atau terpilih untuk menjadi seorang imam di masjid. Objektif persoalan yang kedua adalah apakah kaedah yang digunakan oleh imam untuk menarik minat penduduk kampung untuk mempelajari ilmu agama di masjid. Dan yang terakhir adalah apakah langkah alternatif yang diambil oleh imam masjid untuk meningkatkan pengetahuan pengajian agama di kampung kepada masyarakat. Okey, berdasarkan kepada permasalahan kajian, saya dapat kemukakan di sini adalah 3 permasalahan yang saya boleh kaitkan dengan objektif kajian saya. Okey, yang pertama, imam tiada kelulusan dalam pengajian tinggi ni, maksud saya adalah kita melihat pada senario semasa di negara ini, masih ramai para imam di surau dan masjid di negara ini tidak mempunyai kelayakan pendidikan formal. Maksudnya di peringkat diploma atau ijazah. Sedangkan menurut Luqman Abdul Rahman, hari ini para imam sebagai penjawat awam atau tenaga sukarela telah menjadi perhatian penting. Kepentingannya setaraf dengan peranan di mana para imam tu dia bertugas, iaitu di masjid yang menjadi harapan tinggi masyarakat. Kecenderungan masyarakat meletakkan peranan imam bukan lagi dalam sebuah institusi suci tetapi juga sebagai pusat aktiviti masyarakat, menyebabkan peranan institusi imam itu sekaligus hendaklah dimartabatkan dan dilengkapkan dengan segala bentuk ilmu dan kemahiran yang berkaitan dengannya lah. Oleh itu, yang menjadi ruang lingkup pengajian Islam hari ini adalah tidak memadai sekadar memahami kandungan kitab-kitab dan menghafal kaedah satu ilmu sahaja untuk melahirkan seorang imam ataupun ulama profesional untuk mengurus dan mentadbir sesebuah institusi yang dipandang suci. Okey, seterusnya kita terus kepada poin kedua adalah kurang tarikan dakwah golongan muda. Maksudnya kat sini berkaitan dengan dakwah yang sekarang ni kita tengok dah semakin meluas. Kita boleh gunakan pelbagai platform untuk menyampaikan dakwah dengan cara untuk kita nak menarik anak muda ni untuk
macam menghadiri masjid ataupun menghadiri kelas-kelas agama yang diadakan di kampung ataupun di qaryah. Ini adalah satu pendekatan yang harus digunakan oleh seseorang imam. Bagaimana cara untuk menarik minat seseorang, terutamanya kepada anak muda kita sekarang ni lah, yang banyak terdedah kepada masalah sosial, media masa sekarang ni, yang mana digunakan kepada tempat yang tidak berfaedah. Dan apa kata imam pada hari ini perlulah menunjukkan sesuatu yang boleh memberi manfaat melalui media sosial dan sebagainya lah. Okey, seterusnya yang ketiga adalah kecelaruan organisasi masjid itu sendiri. Okey, apa yang saya dapat lihat daripada kajian lepas yang menunjukkan bahawa organisasi masjid ni, terbentuknya sesuatu organisasi masjid ni berdasarkan kepada terbentuknya sebuah pemimpin yang daripada atasan sehinggalah ke bawah, yang mana corak pimpinannya itu memberi inspirasi dan juga panduan kepada pemimpin bawahan ni untuk mengikut dan mempelajarinya agar sesuatu pentadbiran dan juga organisasi itu dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Okey. Seterusnya kita masuk kepada peranan imam. Okey, poin saya kemukakan 2 poin dekat sini. Yang pertama adalah pendekatan dakwah imam terdahulu, yang mana misi dakwah bermula setelah Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah melalui surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Maka pada peringkat pertama Rasulullah SAW menyampaikan dakwah secara sulit yang disampaikan kepada ahli keluarga terdekat dan juga kepada sahabat-sahabat terdekat. Kemudian baru Rasulullah diperintahkan untuk menyebarkan dakwah secara terang-terangan. Bertitik daripada situlah Rasulullah menghadapi cabaran dan dugaan dalam usaha menyampaikan dakwah baginda. Sehingga ke hari ini kita perlulah meneruskan dakwah yang ditinggalkan oleh baginda SAW, iaitu Nabi terakhir kita. Okey, yang seterusnya kita masuk kepada pendekatan dakwah yang imam pada masa kini. Pada pandangan saya, imam pada masa kini perlulah memainkan peranan dalam menarik minat, terutamanya kepada golongan anak muda, supaya mereka mampu menjadi pelapis imam kampung pada masa akan datang. Maksudnya sudah diberi, orang cakap apa, kita dah memberi panduan, tunjuk ajar dan sebagainya lah, dan membolehkan kita menarik minat mereka dan mencari pelapis untuk masa akan datang. Seterusnya, selain itu juga pelbagai platform atau kaedah yang boleh digunakan dengan sebaiknya. Tak kiralah kita bukan hanya saja tertumpu kepada anak muda, malahan juga golongan kanak-kanak, orang dewasa dan juga orang yang lanjut usia. Disebabkan pengajian Islam ataupun pengajian di kampung-kampung ini tidak terhad kepada golongan muda sahaja, tapi yang difokuskan adalah golongan muda yang mana mereka ni yang akan membangunkan negara, yang mana kita bermula titik tolak daripada situlah yang kita nak bangunkan melalui anak muda sekarang ni. So, tidak dinafikan juga golongan kanak-kanak, permulaan daripada kanak-kanak, golongan remaja dan sehinggalah golongan lanjut usia juga perlulah dititik beratkan, diberi perhatian berkaitan dengan ilmu agama yang diajar dan dipelajari di kampung. Okey, sebagai kesimpulan yang saya boleh simpulkan daripada kajian saya ini, imam merupakan seorang pemimpin yang sangat penting dalam sesebuah qaryah ataupun kampung, dan juga dalam institusi kemasyarakatan lah. Peranan yang dibawa oleh imam merupakan tanggungjawab yang mesti dilaksanakan dengan sebaiknya. Justru, imam merupakan seorang yang dipilih oleh raja bagi mentadbir setiap karya yang telah diamanahkan, dan kita sebagai masyarakat di karya tersebut mestilah mengikut dan mematuhi segala arahan selagi mana ia tidak bertentangan dengan syarak dan hukum yang telah ditetapkan di dalam Islam. Dengan
dengan mematuhi segala undang-undang yang sedia ada. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.